billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. ففحمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menemukan kita lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti. Insya-Allah kita teruskan dalam Riyadhus Shalihin kita dalam jilid yang kedua, bab tentang menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyi ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la taf'alun wa yaf'aluna ma la ya'murun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa yu'min fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min laisa wara'a dzalika minal iman habbatu harda. Rawahul Muslim. Maksud daripada hadis daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an, Allah meredai atas Abu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seseorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebelumku melainkan ia mempunyai penyokong-penyokong daripada umatnya dan sahabat yang berpegang dengan sunnahnya dan mereka taat dengan perintahnya. Kemudian selepas mereka muncullah beberapa penggantinya yang suka berkata tetapi tidak melakukannya dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkannya. Sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, maka dia adalah mukmin. Dan siapa yang berjuang menentang mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Tetapi jika semuanya tiada, maka sama sekali tiada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baca satu hadis riwayat daripada Abu Mas'ud. Apa kisah dia?
di mana Nabi SAW telah bersabda. Nabi telah bersabda. Kata Nabi SAW dalam mafhum hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Di waktu Allah utuskan nabi-nabi, waktu ketika itu semua ada pengikut-pengikut dia. Pengikut-pengikut dia ni waktu bersama dengan Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Ramai di kalangan dia mendengar kata-kata Nabi dan dia taat atas perintah apa yang telah diutuskan ke atas dia melalui malaikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dengan kata-kata hikmah, Allah katakan dengan kata-kata pengajaran kepada Jibril, sampaikan kepada nabi-nabi terdahulu, disampaikan kepada umat dia. Semua patuh, ikut, taat. Tetapi Nabi SAW menyatakan selepas daripada itu, selepas daripada pengikut-pengikut ke atas Nabi tersebut, datanglah pengganti dia, pengikut-pengikut yang lain. Dan pengikut-pengikut yang lain ini tidak melakukan seperti mana yang diutuskan oleh nabi-nabi waktu ketika dulu. Dan bila mana dia tidak melakukan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas utusannya melalui nabi, maka mereka pula melakukan apa yang telah ditegah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, waktu ketika itu barang siapa yang menentang daripada kerosakan perlakuan daripada hamba-hamba Allah ini, dikatakan oleh Nabi SAW, dia menentang dengan tangan dia, dengan kuasa dia, maka Nabi kata dia adalah orang mukmin. Dan barang siapa pula menentang mereka dengan lidahnya, dengan nasihat dia, maka Nabi kata sesungguhnya dia adalah mukmin. Dan barang siapa pula berjuang menentang mereka dengan hati dia, maka dia adalah mukmin. Dengan hatinya bermaksud dia benci dengan perkara yang dilakukan atas penentangan hukuman daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ada ketiga-tiganya, kata Nabi SAW, maka sekali-kali tiada iman bagi mereka walaupun hanya sebiji sawi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ambil perhatian, jadilah kita ni di antara orang-orang yang beriman. Biar ada iman dalam diri kita. Apa maksud iman? Kita mengucapkan syahadah, pengakuan dengan lidah kita. Dalam hati kita hanya penguasaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah turunkan semua ada hikmah, kebaikan atas ilmu yang kita ada. Hikmah ialah ilmu, dan hikmah juga adalah kebaikan selepas kita mengetahui atas ilmu tersebut. Maksudnya kita ada ilmu, dan dengan amalan yang kita buat pastinya ada hikmah di sebalik apa yang kita buat. Itu maksudnya hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua di bawah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kena etikad dalam hati kita, dan kita melakukan dengan perbuatan anggota. Kena ada iman lah. Perubahan pada diri kita kena ubah. Daripada dulu kita bersalah, kena rasa insaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni, cerita bila mana ini adalah untuk siapa? Untuk kita. Nabi SAW telah tinggalkan kita hampir 1,400 tahun.
Masa ada Nabi SAW, sahabat-sahabat ni patuh ikut kata Nabi SAW, dan mereka percaya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kerana keimanan dia menebal, keimanan dia kuat. Kepercayaan dilihat dengan mata kepala sendiri, dan kepercayaan tersebut bukan dilihat, malah dirasai. Dirasai waktu Nabi SAW hidup. Kalau Nabi SAW mengatakan bahawa tidak, tidaklah. Kalau kata iya, iyalah. Dan malahan di kalangan sahabat-sahabat terus patuh dan taat pada Nabi SAW. Sehingga kan banyak perkara-perkara berlaku sewaktu sahabat Nabi SAW bersama dengan Nabi. Saat bila mana ada sahabat Nabi yang wafat dalam peperangan, seperti mana Hanzalah, Nabi SAW menyatakan sendiri bahawa Hanzalah ini telah dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Sebab ada titisan air yang tergantung pada rambut Hanzalah. Nabi dan sahabat tanya kepada isteri Hanzalah, apa yang dilakukan oleh Hanzalah sehingga kan Allah mengangkat ke atas demikian kelebihan dia. Kerana sahabat-sahabat memperakui dan dia rasai bila mana angkat jenazah Hanzalah ni seumpama mengangkat kapas. Angkat kapas. Kapas ni tak ada rasa keberatan untuk kita angkat. Kanak-kanak pun boleh angkat. Dia angkat jenazah Hanzalah ni macam kapas. Itu yang sahabat-sahabat tanya kepada Nabi SAW. Nabi sendiri bersama dengan sahabat rujuk kepada isteri Hanzalah. Kenapa? Rupa-rupanya inilah di antara perjuangan yang Allah angkatkan bagi mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala, dengan berita kegembiraan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja isteri kat dunia yang dirasai kenikmatan oleh Hanzalah, tetapi Allah sediakan Hanzalah dengan isteri-isteri daripada syurga apabila dia telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Ini Hanzalah. Dikatakan bahawa dia bersama dengan isteri dia pada waktu malam, dia bersetubuh, dan pada waktu subuh kedengaran orang-orang Islam berkumpul bersama dengan Nabi SAW. Bergegas terus dalam kumpulan tersebut, dan tak sempat pulang ke rumah untuk mandi junub, maka dia terus pergi. Kenapa? Waktu tu terus pergerakan pergi peperangan dan dia gugur syahid. Ini dirasai oleh para sahabat, melihat sendiri. Banyak kisah-kisah sahabat-sahabat dulu, dia rasa kepercayaan dia kuat kerana dia lihat dan dia rasai. Sama juga cerita tentang seorang sahabat, Sa'labah bin Abdul Rahman. Kalau ingatlah cerita Sa'labah bin Abdul Rahman, seorang remaja yang baru meningkat umur dia. Dikatakan bahawa sekitar usia 15 ke 16 tahun. Sa'labah bin Abdul Rahman, bila mana dia dekat dengan Nabi SAW, dia rasa cinta, suka dia dengan Nabi SAW, dia patuh sungguh-sungguh. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia patuh. Apa yang Nabi SAW ajarkan, dia buat. Inilah dia Sa'labah. Namun demikian, dia berkhidmat untuk Nabi SAW. Setiap pagi dia akan berada di hadapan rumah Nabi SAW. Kalau ikut usia 15 tahun, dia baru dapat lesen. Lesen apa? Lesen untuk masuk peperangan. Masuk peperangan usia 15-16 tahun baru boleh masuk perang. Kalau belum usia tersebut, dia tak boleh masuk perang. Dulu saya pernah cerita Anas bin Malik 10 tahun bawa pedang nak pergi perang. Bila diukur sirah dia, Anas bin Malik berdiri, pedang lagi tinggi daripada dia. Dia nak pergi perang, Nabi bagi, Nabi tak bagi. Sebab apa? Usianya belum mencapai 15 tahun. Tapi Sa'labah 15 tahun.
Dan rasa cinta dengan Nabi SAW sentiasa duduk di depan rumah Nabi. Pagi-pagi dah duduk depan rumah. Sampaikan di kalangan sahabat-sahabat tanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau pagi-pagi lagi dah duduk dengan rumah Nabi SAW?" Sebab ramai sahabat-sahabat memang cinta pada Nabi, rindu pada Nabi, ikut kata Nabi, taat atas perintah Allah dan kata-kata daripada Nabi SAW. Apa dijawab oleh Sa'labah? Sesungguhnya mata aku ni pagi-pagi ni, aku tak nak melihat sesuatu kecuali aku nak lihat Nabi SAW. Bila keluar biar mata aku ni pandang Nabi SAW. Nabi sayang, Nabi cinta, suka sangat dengan Sa'labah. Usia berapa? 15 tahun. Ikat perjanjian dengan Nabi, nak ikut taat dengan Nabi, tak nak buat suatu kemungkaran. Dia berjanji, apa Nabi suruh maka dia buat. Sampailah satu ketika Sa'labah bin Abdul Rahman ni, dikatakan bahawa selepas waktu pagi bertemu dengan Nabi SAW, dan dia berjalan di sekitar kota Mekah dan kota Madinah, dan waktu itulah dia nampak di antara rumah yang terbuka dan langsir dia ni tersingkap. Tersingkap dan dia nampak seorang perempuan berada di dalam rumah. Menjerit, perempuan tersebut menjerit. Dan dia pun terkejut. Kenapa? Dia lihat perempuan tersebut berpakaian tetapi dilihat atasnya dengan aurat. Siapa dia? Sa'labah terpandang. Dia terpandang aurat perempuan. Dikatakan bahawa dia terpandang kepada betis perempuan tersebut. Rasa berdosa sangat. Sebab apa? Sebab dia dah berjanji dengan Nabi SAW. Tak nak buat kemungkaran. Tak nak buat kemungkaran. Hati dia berdetik, rasa dosa sangat. Rasa berdosa. Malahan rasa dosa dia ni, dia dah tak nak dah. Tak nak dekat dengan Nabi. Kenapa tak nak dekat? Sebab dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah sungguh dengan Nabi SAW. Sebab dah berjanji ikut taat. Tapi bukan dia sengaja, bukan dia mengintai, hanya terpandang aurat perempuan. Aurat perempuan kan daripada atas sampai bawah kecuali muka dan tapak tangan. Tapi kalau dah ternampak pada betis dia, subhanallah. Akhirnya dia pergi, tinggalkan Nabi SAW. Dan dia tidak mengikuti solat bersama dengan Nabi. 15 tahun. Dikatakan dalam sirah, dia meninggalkan kota Madinah selama 40 hari. Dia pergi mana? Dia pergi satu pergunungan. Dia pergi satu pergunungan di antara Mekah Madinah ni, dan dia duduk di sana. Setiap hari menangis. Sebab apa? Sebab nampak kemungkaran. Ini perihal sahabat. Malahan dia menangis setiap hari, hanya minum dengan susu kambing. Bila mana ada di antara gembala yang pergi membawa kambing-kambing untuk makan di bukit-bukit, maka sebelah petang dia akan datang minta minuman daripada susu kambing. Setiap hari. Dan dia duduk di situ. Nabi SAW terdetik. Dia tahu seorang sahabat yang dah rasa cinta pada Allah, tak nak buat kemungkaran, apatah lagi nak melihat kemungkaran, tidak sama sekali. Nabi cari dia, mana Sa'labah? Tanya sahabat-sahabat, aina Sa'labah? Aina Sa'labah? Tak ada seorang pun yang tahu kat mana Sa'labah. Cari di kalangan sahabat, cari tak jumpa. Sehari, 2 hari, 3 hari. Rasa rindu Nabi SAW pada Sa'labah terlalu kuat. Ingat, sebab apa? Sa'labah lah orang yang paling di antara rapat juga dengan Nabi. Setiap pagi menanti di pintu rumah Nabi SAW. Ini bukan perihal buat kemungkaran, perihal orang buat kemungkaran rasa, tapi diri dia sendiri. Lalu dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, aina Sa'labah? Sa'labah ada seorang ibu. Sa'labah ada seorang ibu. Lalu dia pun pergilah tanya kepada ibu Sa'labah.
Dia kata, aina Sa'labah. Rupa-rupanya ibunya menyatakan bahawa dia menyangka memang dia ini banyak duduk dekat Nabi SAW. Malahan tak pulang, ibu dia mempercayai bahawa dia bersama dengan Sa'labah. Tetapi Nabi datang jumpa rumah pada ibu Sa'labah. Dia kata ibu Sa'labah pun tak tahu kat mana. Akhirnya Allah datangkan alamat kepada Nabi SAW. Dia menyatakan bahawa Sa'labah ada di satu bukit pergunungan, dan Nabi SAW mengarahkan kepada siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Salman Al-Farisi untuk cari. Dia cari sahabat ni, cari dua orang ni, cari mana Sa'labah. Bagilah satu pergunungan, Nabi bagi tahu, dia beri gambaran. Akhirnya cari, tak jumpa, kecuali lah jumpa di antaranya ialah gembala kambing. Jadi tanya, kamu nampak tak seorang di antara remaja usia sekitar 15 tahun, orangnya dalam keadaan gembira selalu, sentiasa tersenyum, senyum aja. Pernah tak kamu terpandang dengan seorang pemuda? Dia kata, aku tak pernah terpandang dengan pemuda yang sentiasa tersenyum. Cuma aku pernah lah bertemu, dan selalu juga bertemu seorang pemuda yang bukan dia tersenyum, malahan dia bersedih, menangis sahaja. Dan setiap petang dia akan bertemu dengan saya untuk minum daripada air susuan kambing. Setiap hari, setiap petang. Sayyidina Umar tanya, bentuk rupa badan dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata, tak ada. Tapi tak apalah, sekitar usia 15 tahun, kalau kamu nak bertemu dengan orang yang telah aku katakan ni, maka kau tunggulah sebelah petang. Maka Sayyidina Umar dengan Salman Al-Farisi tunggu ni. Tunggu pengembala ni duduk menjaga kambing dia. Tiba-tiba turun seorang remaja, tapi badan dia dah kurus dah. Rupa bentuk badan dia dah berubah. 40 hari hanya minum dengan susu kambing sahaja. Dan bila mana dia tengah minum tu, Sayyidina Umar datang, lalu bertemu dengan Sa'labah. Sa'labah ni dikatakan bahawa Sayyidina Umar dekat dengan Nabi SAW. Sa'labah nampak Sayyidina Umar, dia lari. Dia lari sebab apa? Sebab dia rasa berdosa. Dia rasa berdosa sangat. Dan Sayyidina Umar ni dekat dengan Nabi, sudah tentu dia akan mengadu kepada Nabi SAW. Tapi Sayyidina Umar panggil Sa'labah. Dia pujuk-pujuk, jangan larilah, sebab dia datang ni sebab ada tujuan. Sa'labah mendengar. Apa kata Sa'labah? Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, Sa'labah, sesungguhnya aku hadir ni kerana Nabi SAW teramat merindui kamu. Nabi rindu kepada kamu yang setiap hari kamu ada di depan rumah dia, tapi ni kau tak ada. Sehari, kedua hari, 3 hari tak ada. Nabi amat menyayangi kamu dan dia rindu sangat dengan kamu. Namun kamu menghilang. Dan aku datang ni pun kerana Nabi SAW suruh. Sahabat-sahabat, perintah daripada Nabi dia tak ingkar. Sayyidina Umar datang, pujuk pada Sa'labah, pulanglah. Nabi rindu sangat. Akhirnya dia dipujuk oleh Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Dia pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah, dia pesankan kepada Sayyidina Umar, aku pesankan kepada kamu, janganlah pertemukan aku dulu dengan Nabi SAW sebelum aku menunaikan ibadah solat. Inilah Sa'labah. Tapi dia masuk masjid Nabi SAW, dia ternampaklah, dia terdengar suara daripada Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Membacakan ayat Al-Quran tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan dengan neraka. Sa'labah bila dengar sahaja dengan ayat-ayat neraka ini, dia terus pingsan. Tak sempat lagi nak buat sembahyang sunat untuk dia, ni terus pingsan. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok, tak sedar Sa'labah. Lalu Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bila berpaling tengok Sayyidina Umar, dia kata, Ya Umar, aina Sa'labah? Ya Salman, aina Sa'labah? Huwa hunak ya Rasulullah. Dia di sana ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bangkitlah.
bangun bersama dengan Sayyidina Umar pergi kepada jasad yang terbujur. Nabi SAW pandang Sa'labah, lalu dia tepuk-tepuk, ya Sa'labah, kum ya Sa'labah, kum, bangkit ya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ni radhiyallahu an dia tak bangkit. Nabi SAW pangku di atas peha dia, di atas peha Nabi SAW, dan diperkejutkan, Sa'labah, ana ya Rasulullah, aku ni Rasulullah. Sa'labah, kum, bangun. Maha suci Allah. Sa'labah tersedar dan dia terasa di atas pangkuan Nabi SAW, dan dia melihat wajah Nabi SAW dalam keadaan tersenyum dan menitis air mata. Tersenyum dan menitis. Nabi SAW tanya, kenapa? Kaifa ya Sa'labah? Kenapa? Sesungguhnya Sa'labah ini dia tersenyum, kenapa? Lepas rasa rindu dia dengan Nabi SAW. Rupanya Sa'labah ni dia rindu juga dengan Nabi SAW. Kaifa ya Sa'labah? Kenapa ya Sa'labah? Dia rasa gembira kerana nampak wajah Nabi SAW 40 hari ditinggalkan. Yang dia menangis kenapa? Sebab dia rasa dia berdosa. Dia berdosa dengan Nabi SAW kerana dia telah melakukan dosa, dan dia rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah nak cerita tentang Sa'labah ni. Sa'labah masa tu dipangkuk oleh Nabi SAW, dihesutkan kepala dia. Dihesutkan, ditarik. Nabi tanya, ya Sa'labah, kenapa kamu tarik kepala kamu ya Sa'labah? Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya atas diri aku ini, anggota panca indera dia daripada mata ini melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tak sepatutnya kepala aku ini diletakkan di atas peha yang mulia, di atas pehamu ya Rasulullah. Ditarik kepala dia oleh Sa'labah. Nabi SAW pegang. Lalu diceritakan kenapa sebenarnya. Rupanya dia hanya memandang suatu kemaksiatan. Dan bukan dia memandang dengan sengaja, tak sengaja, kerana angin yang tertolakkan ke atas kain tersebut, rumah tersebut, dia terpandang hanya kaki seorang perempuan. Rasa berdosa. Maha suci Allah. Akhirnya Sa'labah, rupa-rupanya dalam 40 hari itu dia menahan, tiada makan, hanya susu, dan dia selama itu diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ujian, dengan musibah, kesakitan, dan akhirnya dia nazak. Dalam kisah menyatakan bahawa Nabi SAW telah mengajarkan dengan syahadah, dan ada sebahagian mengatakan bahawa Sa'labah ini mengucapkan dengan kalimah takbir, Allahu Akbar. Maha suci Allah, Sa'labah telah pergi meninggalkan Nabi SAW dan meninggalkan dunia ini dengan rasa kegembiraan pada diri Sa'labah, dekat dengan Allah, meninggal di pangkuan Nabi SAW. Nabi SAW mandikan jasad Sa'labah. Nabi pergi kebumikan jasad Sa'labah. Dan Nabi SAW mensolatkan jasad Sa'labah. Ini satu iktibar bagi kita. Bukan sahaja melihat kepada kemungkaran, melakukan kemungkaran, rasa dosa. Sama juga dengan kita. Kita kena rasa dosa kepada diri kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya pada Allah Ta'ala, mengadu pada Allah Ta'ala, kita duduk pada Allah Ta'ala, kita tengok mata kita ni banyak melakukan dosa, pandang benda-benda yang tak elok,
Telinga kita ni banyak mendengar kata-kata daripada kata-kata dusta, umpatan daripada orang. Sedangkan dalam Al-Quran banyak cerita tentang azab Allah SWT. Apatah lagi mulut kita. Subhanallah, tangan kita, bila kita sebut satu-satu, air mata kita akan mengalir. Bila mengalir inilah bahawasanya pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik daripada hadis yang kita baca ni, apa yang diceritakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersama dengan para sahabat semua patuh. Tapi selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi bagi tahu pengikut-pengikut di antara selepas daripada kepimpinan Nabi SAW, dia akan berubah. Dia akan engkar apa yang Rasulullah SAW bawakan melalui Al-Quran dan Sunnah. Di mana sekarang, di waktu inilah, ramai di antara orang yang tolak apa yang Allah Ta'ala ajarkan ke atas kita melalui Nabi SAW. Ramai yang tolak apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Berbanding di zaman Rasulullah SAW, sebab sahabat-sahabat memang semua berpusu-pusu bila mana dia ini melakukan ibadah. Kalau sembahyang subuh ni penuh di zaman Rasulullah SAW. Dulu saya cerita Abdullah Ummi Maktum, keadaan buta pun keluar daripada rumah untuk apa? Untuk mengerjakan solat. Tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, solat ni adalah tanda syukur kita kepada Allah Taala. Ucapan terima kasih kepada Allah Ta'ala yang menghidupkan selepas dia mematikan seketika selepas kita tidur. Bukan kita tidur selama-lamanya yang disebut dengan kematian. Sebab tu solat ni tanda syukur. Orang yang banyak syukur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Betul ke kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Itulah salah satu daripada syukur, kita sujud pada Allah Ta'ala. Sebab itu ada dinamakan dengan sujud syukur. Bermula dengan berada dalam keadaan berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, bertakbir dan terus sujud tanpa rukuk. Ucapkan zikir kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Bukan sahaja dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi perilaku kita, zahiriah kita, rasa syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat. Malahan batiniah kita pula mengikuti atas sifat-sifat mahmudah dengan kesabaran, liman sifat qanaah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah, rasa syukur, sujud pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ni daripada meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab tu tanya pada kita, banyak tak kita bersyukur pada Allah Ta'ala? Syukur tu bukan sahaja mengucapkan dengan kalimah Alhamdulillah, tak, tapi kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab berlakunya 5 solat ni adalah kerana apa? Kerana rasa syukur Nabi-Nabi terdahulu. Berlakunya solat subuh ini telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dicampakkan daripada syurga ke dunia ini pada waktu malam, waktu kegelapan. Selepas Nabi Adam makan buah khuldi, dia makan khuldi, masuk benda yang Allah larang pada perut dia ni, dia kena keluar. Sebab benda yang dalam perut yang tak berguna, dia akan keluar. Dalam syurga sebenarnya tak rasa untuk buang air besar, tak rasa untuk kencing, tak rasa untuk kita meludah. Tak ada rasa sedemikian. Tapi bila mana ada benda yang asing masuk dalam perut Nabi Adam, dia terpaksa keluar. Dalam tubuh badan kita ada benda asing. Apa dia? Toksid yang kita kena keluarkan. Kalau tak keluar, maka akan memberikan mudarat pada tubuh badan kita. Sama juga kepada Nabi Adam. Bila mana datang benda yang Allah Ta'ala larang, terpaksa buang. Dalam syurga tak ada tempat untuk najis, maka dia akan buang. Dia buang, terpaksa Allah Ta'ala letakkan ke atas dunia ni. Letakkan di antara masyrik dengan maghrib, di antara Adam dan Hawa. Tak bertemu. Hanya bertemu waktu Allah Ta'ala pertemukan dia di Jabal Rahmah. Tapi pada waktu malam kegelapan, tak nampak apa-apa. Waktu itulah rasa keinsafan daripada Adam. Memohon ampun, minta ampun pada Allah Ta'ala. Sujud beberapa tahun, minta pada Allah Ta'ala pengampunan. Sehinggalah
Allah Subhanahu wa taala angkatkan ke atas pengampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah terbitkan dengan cahaya fajar. Cahaya fajar ni masuknya waktu subuh, datang cahaya fajar. Lalu syukur, sujud kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu orang yang sujud pada Allah tanda syukur. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala kerana tanda syukur Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita. Walaupun ada di antara kita ini kita yang sombong, engkar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jantung kita sentiasa berdenyut walaupun kita tidur. Kalau kita tidur, jantung kita pun tidur, maka bersedialah Imam dan Bilal untuk kebumikan. Tapi Allah bagi nikmat. Tak nak rasa syukur, tak nak bangkit. Itu perihal sembahyang subuh oleh Nabi Adam alaihissalam. Sembahyang zuhur pun sama, kerana perilaku daripada nabi-nabi terdahulu. Apabila Allah Ta'ala datangkan ujian kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyembelih Ismail. Dia letakkan pisau di leher Ismail. Pisau dengan sifat dia tidak memotong kepada leher Ismail. Allah datangkan kibas. Bangkitnya Ismail, letakkan kibas tempat penyembelihan Ismail. Dan pisau diletakkan di leher kibas, ditoreh, maka memancut darah daripada darah kibas tersebut. Bila berlaku? Adalah waktu zuhur, tergelincir matahari. Rasa syukur seorang di antaranya Nabi kepada Allah Ta'ala, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Asar, Allah berikan ujian kepada siapa? Kepada Nabi Yunus alaihissalam, yang mati seketika. Dikatakan mati seketika, kenapa? Sebab dia dikatakan bahawa duduk di dalam perut ikan nun 15 hari di dalam perut tersebut. Berjalan seluruh dunia ikan tu pergi. Sebab tu persoalan daripada orang kafir tanya kepada orang Islam waktu tu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dijawab oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali. Siapakah di antara makhluk Allah yang mati mengelilingi dunia? Dah mati tapi dia berjalan seluruh dunia. Dijawab oleh Sayyidina Ali, dia adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikan nun, terkeluarnya Nabi Yunus alaihissalam pada waktu asar. Sepenggalah bayang-bayang matahari, keluar dalam keadaan seperti mana bayi, tiada pakaian atas dia, sampai di tepi pantai. Allah anugerahkan ke atas dia dengan pakaian, dan makan buahan daripadanya adalah labu, kerana kesempurnaan yang Allah letakkan padanya, sehingga kan cantik semula kulit daripada Nabi Yunus. Sujud syukur Nabi Yunus pada waktu asar. Waktu maghrib sama juga, Allah anugerahkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang duduk di atas bukit bersama ibu dia, turun untuk mencari rezeki, buka puasa pada ibu dia, mencari rezeki pada waktu petang, naik sampai sebelum maghrib, rasa syukur, sujud pada Allah Ta'ala, diberikan rezeki. Untuk siapa? Ibu dia. Masya Allah. Waktu bila? Waktu maghrib. Begitu juga waktu isyak, rasa syukurnya. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dalam kegelapan, tak nampak hala tuju. Malahan Fir'aun semakin lama semakin dekat. Tapi Allah tunjukkan jalan penyelesaian untuk berpindah daripada bumi Mesir, iaitu menyeberangi daripada Laut Merah. Semua tu sujud tu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, maka banyakkanlah sujud. Kuatkan keimanan kita, rasa diri kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa pengajaran daripada hadis ini. Hadis ini menyatakan yang pertama, sesungguhnya menentang orang yang menyalahi syarak dengan perbuatan dan perkataan adalah dituntut. Ini kalau kita lihat ada di antara kemungkaran, kita kena ubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman.
Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mata Allah Ta'ala, kena percayalah, tidak mustahil Allah datangkan sesuatu yang dilalui oleh segelintir saudara-saudara kita di bumi Malaysia. Dan kita lihat daripada semalam pun sampailah pagi ni baru reda hujan. Daripada malam tadi saya balik daripada Alu Gajah, hampir pukul 11 saya balik daripada Alu Gajah, sampailah ke rumah hujan tak henti, renyai-renyai, dan berlaku hampir jalan penuh dengan air di kawasan Sungai Udah. Saya tak tahulah macam mana keadaan esok. Dan saya bangkit pagi, saya keluar daripada rumah, saya tengok hujan lagi. Subhanallah, saya terus terfikir, saya kata bagaimanalah agaknya air. Saya tengok kat kampung air dah mula naik. Maha suci Allah, Allah datangkan dengan ujian tersebut. Ingat, itu adalah musibah. Bagi orang-orang beriman musibah. Bagi kita ni adalah musibah. Ini bukan bala. Orang-orang beriman Allah turunkan dengan musibah. Tapi bagi orang kafir Allah datangkan adalah bala. Maka bila datang musibah, ingat, balik-balik kepada Allah. Sebab Allah yang bagi tahu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bukan katakan inna lillah, tapi inna lillah. Ada kata kalimah dia inna, ada alif. Bukan inna. Inna. Kalau inna, innal insana, maka itu adalah memperkuatkan. Tapi kalau inna, sesungguhnya bagi kita ini, bagi kita, diperkuatkan dengan diri kita. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali. Dan percayalah, tidak mustahil Allah datangkan dengan musibah ini kerana perilaku kezaliman hamba Allah Ta'ala. Kezaliman tersebut bukan pada diri kita, tetapi ada di antaranya kezaliman terhadap Allah Ta'ala, kezaliman terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila berlaku sesuatu ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan datangkan musibah tersebut pada pelakunya, tetapi Allah datangkan kepada keseluruhannya. Yang kedua, mungkin musibah ini kerana apa? Kerana di antaranya kepimpinan ataupun di antara kezaliman yang dilakukan di kalangan orang-orang yang mengetahui, yang alim, tidak dapat untuk menegurnya. Allah datang teguran tersebut. Jadi itulah yang kita nampak sekarang. Inilah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Dan percayalah, tengoklah kisah-kisah terdahulu Allah datangkan. Sebab apa? Keingkaran manusia. Allah datangkan bah pada zaman Nabi Nuh AS. Sebab apa? Sebab keingkaran daripada manusia. Allah datangkan kepada kaum Ad. Kenapa? Sebab keingkaran manusia kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan kaum Samud, hancur semua. Kenapa? Kerana keingkaran dan zalim mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Carilah suatu musibah yang Allah Ta'ala datangkan, tentunya ada kezaliman, tentunya ada kemaksiatan. Tapi ingatlah bahawa sesungguhnya maksiat memang ada kita lakukan, kezaliman memang kita ada lakukan. Tapi Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa may ya'mal bisu, sesiapa yang melakukan kejahatan, au yazlim, dan melakukan kezaliman, Allah bagi tahu ayat seterusnya, summa yastaghfirillah, Allah bagi tahu, kemudian ingatlah, mintalah ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengampun, dengar hamba-hamba Dia. Tapi bagi kita ni, kalau seandainya berlaku, mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan, terima segalanya. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena rasa kesihan pada di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Ta'ala. Bagi orang beriman, dia adalah ujian. Nak tentukan sama ada ini dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun merintis. Sebab kita ni Allah Ta'ala berikan macam-macam. Doa setiap pagi kita minta, malahan tengah hari, malahan malam kita minta, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah
berikanlah rezeki pada kami ya Allah, rezeki yang baik. Allah bagi tak? Allah bagi. Kalau tak bagi, takkan Allah Ta'ala berikan dengan rezeki kita, dengan makanan kita, dengan kesihatan kita, dengan kita. Allah bagi. Kita minta lagi dengan Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki. Mudah-mudahan aku dapat buat satu penginapan pada diri aku dan keluarga aku dengan rumah. Allah bagi, Allah bagi. Ramai tuan-tuan Allah beri dengan kenikmatan. Malahan ada orang ni bukan satu rumah, ada 2 rumah, ada 3 rumah, dan banyak rumah di antara yang dibeli. Kalau tengok projek-projek naik tuan-tuan, kejap saja habis. Bila tanya, rumah dahsyat apa pasal tak duduk? Rupanya menjadi aset. Bukan untuk satu rumah dia, walaupun dia satu keluarga, tapi ada 2-3 rumah. Dia minta pada Allah, Allah bagi, Allah bagi. Malahan kita minta lagi, ya Allah, berilah kenderaan. Daripada kereta kancil, dia tukar pada Avanza. Akhirnya Innova. Jadi besar. Sebab anak dia ramai. Allah bagi, bagi. Tapi ingat, apa Allah kata? Illa liya'budu. Perhambakan diri engkau kepada aku. Tidak mustahil bila orang lupa pada Allah SWT, Allah datangkan azab. Allah uji. Dia berikan pinjaman seketika, dia tarik semula. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah yang mata Allah Ta'ala, kita belajar sedikit demi sedikit, kuatkan keimanan kita untuk terus beramal. Cuma satu saya nak bawa dah, ya, hadis daripada Abu Daud. Baru-baru ni banyak saya cerita tentang ini, sebab di antara hadis Abu Daud ni ramai di antara yang tidak tahu. Sebab Nabi SAW ada menyatakan, perbuatan kita yang kita buat setiap hari ini, ada perbuatan yang kita buat, malaikat menjadi bergaduh, malaikat bertelagah. Disebabkan siapa? Disebabkan kita. Kenapa menyebabkan malaikat bertelagah? Sebab nak catatkan kebaikan ke atas hamba-Nya melakukan kebaikan. Malaikat bergaduh, malaikat boleh bertengkar? Ya, malaikat boleh bertengkar. Sebab itu ada satu kisah dalam Riyadhus Shalihin sendiri, diceritakan oleh Nabi SAW, seorang yang membunuh 99 nyawa. Dia rasa berdosa. Dia nak berbalik kepada Allah Ta'ala, jumpa dengan orang alim. Dia tanya, adakah peluang untuk dia pengampunan? Maka sesungguhnya orang alim itu kata, tiada pengampunan bagi engkau kerana melakukan dosa besar, membunuh 99 orang. Akhirnya orang alim itu dibunuh oleh lelaki yang bunuh 99 orang. Genaplah 100. Cari orang alim lagi. Adakah aku diampunkan oleh Allah Ta'ala? Lalu diceritakan bahawa sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah ni melebihi atas kasih sayang manusia. Allah ni Maha Pengampun. Maka berubahlah, Allah akan ampunkan engkau. Tinggalkan tempat kamu duduk ini dan pergilah tempat yang baik. Dia berhijrah. Akhirnya dia berhijrah pada tempat yang baik. Dia meninggal sebelum sampai kepada tempat yang baik. Malaikat turun, malaikat azab turun, malaikat rahmat turun, nak mengambil jasad dia, nyawa dia ni. Bertengkar di antara 2 malaikat. Malaikat azab kata sesungguhnya dia akan dihumban ke atas hukuman Allah Ta'ala dalam api neraka. Malaikat rahmat kata tidak, kerana dia dah berubah pada diri dia untuk melakukan kebaikan. Tidak, bergaduh di antara keduanya, nak ambil. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan pengadilan. Maka ukurlah di antara 2 tempat yang ditinggalkan dengan kejahatan dilakukan, tempat yang dia nak pergi tempat kebaikan. Akhirnya diukur betul-betul dia berada di tengah-tengah antara 2 tempat tersebut, cuma melebihi hanya sejengkal sahaja daripada jarak dia itu untuk kepada kebaikan. Allah datangkan pada dia dengan rahmat belas kasihan, ditempatkan bagi mereka orang-orang yang bahagia. Malaikat bergaduh. Dalil malaikat bergaduh, rupa-rupanya tuan-tuan, ada 3 waktu malaikat bergaduh. Yang pertama bila? Iaitu seseorang apabila selepas menunaikan solat dan selepas salam, dia tidak bangkit daripada tempat duduk dia. Oleh yang demikian, ibu-ibu, ayah-ayah, selepas daripada solat janganlah bangkit.
Ingat Allah Ta'ala. Pujilah Allah dengan tasbih, pujilah Allah dengan tahmid, pujilah Allah dengan takbir, pujilah Allah dengan tahlil. Sesungguhnya kita ni tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarlah kata Nabi SAW, bacalah ayatul kursi selepas daripada solat, kamu akan dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ramai orang tinggal, tak nak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas daripada salam dan terus bangkit meninggalkan. Nabi SAW menyatakan demikian. Pahala yang terlalu besar, malaikat bergaduh disebabkan perbuatan kita. Yang kedua, orang yang melangkah kaki dia daripada rumah untuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat bergaduh. Sebab apa? Nak catatkan dengan kebaikan. Allah datangkan pengampunan bagi hamba dia, Allah Ta'ala datangkan kebaikan bagi dia. Orang yang melangkah ke rumah Allah Ta'ala, malaikat bergaduh. Yang ketiga, orang yang bersusah payah untuk mengambil wuduk. Kata Nabi, kita tak jadi masalah, kita mudah. Tapi di antara negara-negara yang sejuk, sukar untuk mengambil wuduk, maka bila mana dia mengambil wuduk, waktu itu Allah Ta'ala angkatkan bagi dia kemuliaan yang cukup tinggi. Malaikat tak putus-putus doa untuk kita. Dua doa dia. Apa dia? Allahumma rahamhu, ya Allah, rahmatilah hamba-Mu ini, ya Allah. Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala menjadikan peringatan bagi kita untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan menjadi hamba Allah yang taat, istiqamah untuk abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras, kita dapat beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa sahaja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada penyakit yang menular ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada ujian-ujian yang kita tak dapat nak tanggung. Segala-galanya semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, sebagaimana kita bertemu hari ini, mudah-mudahan Allah pertemukan beginilah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemaafan saya minta, andai ada ketelajuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa 'azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.